Okay, dah breakfast belum? Korang ada kelas tak pukul 8 tadi? Ada. Ada, okay. Alright, so dah ready dah kan untuk kelas seterusnya. So hari ni kita akan buat ada dua perkara saya nak buat, iaitu yang pertama sekali kita nak briefing practical test dahulu. Okay. And then yang kedua ialah kita nak tengok physical properties. Okay. Physical properties kita buat revision sikit and then saya nak awak ambil quiz. Saya dah post dekat GC. Okay. Alright, dah ready ke belum? Ready ke dah ready? Dah. Alright. Okay, so saya teruskan. Okay, so kita tengok. Okay, so for next week ada 3 perkara yang awak kena buat. Okay, iaitu yang pertama iaitu UPS 2. Okay, UPS 2 hari Isnin. Okay, waktunya malam. Okay, malam. Nanti saya bagi tahu pukul berapa saya akan update. Okay, so Isnin malam ni, berapa hari bulan ya? 28 March 2022. Okay, chapter yang akan masuk ialah chapter alkene and chapter alkene and benzene. Okay, chapter alkene and benzene. Okay, nanti esok saya akan bagi link untuk UPS 2 pre-UPS. Okay, so saya akan bagi pre-UPS punya quiz and then kita akan jawab sama-sama lah. Okay, so kita buat revision pre-UPS esok. Pre-UPS 2. Okay. Yang kedua, practical test. Practical test ialah Jumaat depan. Okay, secara online. So Jumaat hari 1 hari bulan 4. Okay, so ada Jumaat 1 hari 4 2022. Yang ini nanti saya bagi tahu bila, malam ataupun petang. Okay, ingat saya petang lah. So ni petang. Okay, and then yang ketiga assignment. Okay, assignment due date dia ialah saya tulis dekat dalam GC tu 1 hari bulan 4 kan. Okay, tapi oleh kerana saya dah terbagi lambat sikit 2 hari. So saya bagi awak hantar 3 hari bulan 4, hari Ahad. Okay, Ahad. Okay, and then yang kedua ialah ni due date untuk submit tau, due date for submission. Okay, but awak boleh hantar draft assignment. Okay, draft assignment boleh hantar paling lewat awak boleh hantar ialah hari Isnin ni. Okay, awak siapkan hari Isnin berapa bulan? 28. So 28 bulan 3 Isnin. Yang ni tak wajib tau. Tak wajib. Tapi kalau awak hantar, saya akan semak. Okay, and then saya akan bagi tahu, okay, kalau ada salah kat mana-mana, saya akan suruh semak balik soalan-soalan yang saya tengok salah. Okay, boleh? Ada soalan? Ada. Okay, so saya ulang balik untuk UPS 2 hari Isnin macam biasa kita buat guna Google Form. Okay, yang kedua practical test Jumaat depan. Sekejap lagi saya bincang practical test macam mana. And then yang ketiga assignment. Okay, assignment, draft assignment maksudnya draft jawapan awak tu hantar pada saya dulu untuk disemak. Tak wajib tapi nak hantar pun boleh. Nanti saya sediakan dekat GC. Okay, saya sediakan kat GC. Okay, and then tak wajib. So last hantar 28 bulan 3 sebab apa? Takkan awak nak hantar sebelum 1 hari bulan 4 kan? Takkan nak kena hantar takkan nak hantar hari Ahad, hari Jumaat baru nak hantar draft. Okay. Alright. Okay, and then
So and then due date untuk submission assignment 3 bulan 4. Okay, so itu 3 perkara penting minggu depan. Semua kena buat minggu depan. Okay, so hari ni kita nak bincang practical test. Okay, saya nak brief untuk practical test. Okay, so saya nak awak fokus betul-betul untuk practical test ni. Kenapa? Sebab ini 15% markah PB. Okay, so untuk awak punya information, markah PB awak 60% out of 100. Okay, so 60% tu sangat besar. So bila markah PB ni, awak boleh apa kira macam bersedia. Bersedia tu maksudnya, okay sekarang ni saya nak bagi tahu macam soalan bocor lah. Okay, so bila saya kata okay yang ni keluar, yang ni keluar, yang ni keluar, tolong buat revision betul-betul supaya awak bersedia dapatkan 15% ni. Sebab apa 15% ni memainkan peranan untuk awak dapat A ataupun tidak. Okay, so kalau awak last semester dapat B, mungkin sebab PB. Okay, mungkin sebab PB kita tak okay. So, kita akan usahakan untuk markah PB ni lebih baik lah. Okay, so ada 2 part. Okay, 2 parts of practical test. So, manipulative skill, 10 marks, okay, 10%, and lab report writing 15. Kejap saya tanya balik, 15 ke 25? Gila. Practical test 25 ke 15 lah? Persen PB. 25 out of 60 Okay. Alright. So, salah ni. Bukan 15, 25. So sebenarnya dia 3/4 daripada awak punya markah PSPM. Okay. So 25%. So kalau 25% ni sangat besar. Okay. Bukan 3/4, 1/4 suku markah daripada PSPM awak. So fokuskan untuk ini. Okay. So manipulative skill ni in a form of Google Form. So ada 2 part yang awak kena buat minggu depan, iaitu yang pertama Google Form, okay, and then yang kedua lab report writing. Sama macam semester lepas, dia bagi satu soalan and then awak perlu tulis lab report. Okay, alright. So lab report writing ada 4 benda yang saya nak ingatkan semula. Okay, yang saya nak ingatkan semula. Okay, and then untuk lab report ni nanti saya akan cuba semak habiskan sebelum hari Ahad ini. So saya akan pulangkan balik dan awak semak balik. Okay. So first of all, eksperimen. So ada 3 eksperimen. Okay, yang pertama ialah membezakan antara alkane dan alkin. Okay, antara alkin dengan alkin. So antara alkin dengan alkin ni kita akan guna 2 test. Okay, yang pertama Bayes test, yang kedua bromination test. Okay, so kalau awak tengok dalam lab manual, okay, saya dah pernah bagi lab manual. Okay, ini dia punya step by step dia. Hampir sama. Mungkin dia punya reagent dia yang berubah. Okay, sorry, dia punya compound yang berubah. Okay, but dia punya step by step hampir sama. Okay. Itu untuk alkin dengan alkin. Okay, and then yang kedua ialah dekat experiment 3. Okay, experiment 3 iaitu classes of alcohol. Kita nak compare ataupun nak differentiate classes of alcohol. So kita akan guna Lucas test. Okay, so Lucas test pun awak tengok dekat eksperimen 3. So step by step dia dah ada. Okay, so kita akan buat revision sikit. Okay, for alkene and alkene, so kita akan buat oxidation. Oxidation ni ada 2. Satu without UV, satu lagi with UV. Okay, so for alkene kalau tak ada UV tak buat reaction. Tapi kalau ada UV, buat reaction. But for alkene, ada ke tak ada ke, masih buat reaction. Okay,
And then yang kedua, reaction bromination. Bromination for alkene tak buat reaction sebab kita nak tengok C double bond C. Okay. Keyword dia ialah C double bond C. Yang ini pun untuk oxidation no UV ni pun hanya untuk C double bond C sahaja. Okay. And then for alkene buat reaction. So dia nak cari siapa, kalau yang mempunyai C double bond C yang mempunyai ataupun yang bagi positive result bagi dua-dua reaction ini. Okay. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, yang kedua, Lucas test. Okay, Lucas test ialah nak membezakan antara primary, secondary and tertiary class of alcohol. Okay, so for Lucas, primary tak buat reaction with Lucas. Okay, for secondary and tertiary buat. Okay, so apa beza antara primary, secondary and tertiary? So observation yang awak perlu buat ialah, okay, dia ada dua. Yang pertama ialah tengok colour. Okay, colour means what colour? Okay, untuk Lucas ni awak kena tengok sama ada cloudy ataupun tidak. Okay, cloudy ataupun tidak. Okay, yang kedua kena tengok apa? In terms of dia punya time taken. After heating ke? Immediately ke? Okay, ataupun tak langsung. Tidak sama sekali. Okay, so itu untuk Lucas. Okay, untuk oxidation dengan bromination, observation apa yang kita perlu buat ialah in terms of colour. Okay, so ada tiga. White colour, whose colour, siapa punya. Okay, and then change dia apa? Okay, apa changes yang berlaku pada colour tu? Okay. So untuk oxidation kita guna KMnO4, so dia akan jadi warna purple. Bromination kita akan guna reddish brown. Okay, so itu yang pertama. Eksperimennya ada tiga. Okay, dua membezakan alkene dan alkene. Satu test membezakan classes of alcohol. Okay. And then seterusnya apa yang perlu buat? Okay, so macam saya cakap tadi, tengok observation bagi tiga-tiga compound tadi, tiga-tiga test. Okay, oxidation. So yang ni Bayes test Bayes test. Okay, and then yang kedua ialah bromination. Okay, and then yang ketiga ialah Lucas. So tengok observation dia. Okay, so nanti saya bagi link untuk video semula. Okay, and then yang ketiga, semak lab report semula. Nanti saya pulangkan, awak tengok observation macam mana. Okay, equation dia untuk tiga-tiga test tu macam mana. Okay, discussion dan conclusions. Okay, conclusions ni oleh kerana kita guna tiga test. Okay, so awak buatlah tiga conclusion. Satu untuk oxidation. Okay, yang kedua untuk bromination. Okay, and then yang ketiga untuk Lucas. So kena state siapa yang buat reaction, siapa yang tidak buat reaction. Okay. And then yang keempat, tengok exercise question. Okay, ini antara soalan-soalannya lah. Okay, question tu awak kena tengok function of UV. Apa function of UV? Okay, yang kedua, why we have two layers in Lucas? Okay, kenapa dia two layers? Kenapa dia cloudy solution? Okay, and then yang ketiga ialah mechanism of alkene. So 4 benda ni je. So apa perlu buat ialah tengok video,
dan semak nota, semak lab report semula. Okay, and then apa yang awak perlu buat ialah kena tengok observation dia apa. Kena belajar balik observation, equation, discussion, conclusion dan exercise. Okay, ada soalan tak untuk practical test ni? Nanti bagi, madam bagi slide ni. Nanti saya bagi. Okay, yang ni slide ni kalau saya bagi janganlah kongsi kat tempat lain sebab slide ni tak semestinya awak punya soalan tu sama. Okay, Kang salah pula Kang awak bagi kat orang lain punya soalan lain pula. Okay. Lagi? Ada soalan? Adam ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Alif, Fauzi? Ada soalan? Ya. Ainul. Madam, boleh type atau tulis ke? Better tulis sebab equation tu kalau awak punya subscript ataupun superscript tu salah lah. Contohnya macam ni, awak letak BR2 kan. Tapi bila awak type, mostly korang letak BR2. Ini jadi salah. Okay, and then structure, nak lukis structure, contohnya cyclo kan. Ataupun nak lukis structure expand. Contoh dia bagi alkene tu butane. Contoh So awak kena lukis macam ni, CH3, CH2. Kalau dia bagi 2 methyl, so kena buatlah structure dia. Sini. So benda ni yang susah nak buat bila type. So better kita better kita tulis. Okay. Kalau nak type, boleh tak ada masalah. But awak punya structure ni mesti tepat. Okay. Okay, ada soalan? Okay, madam. Alright. Okay, and then untuk yang saya tunjuk ni, step by step ni tak semestinya sama. Itu hanya rujukan sahaja. Okay. So step by step dia mungkin berbeza. So awak tak bolehlah buat benda tu lebih awal sebab step by stepnya berbeza. Dekat sini ada 6 step. Mungkin yang dia bagi dalam soalan tu ada 7 step. Awak buat daripada 7 step jadi 6 step jadi salah lah. Okay. Lagi? Ada lagi tak untuk practical test briefing? Okay. Balik nanti tolong tengok balik ya. 25% sangat banyak. So prepare betul-betul untuk practical test. Okay, so itu saja untuk practical test. Okay, ada soalan last saya tanya. Nasihah, ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, so practical test briefing so done hari ni. So seterusnya saya nak masuk terus untuk physical properties. Okay, so physical properties ni saya nak tunjuk a few lah yang saya rasa dia punya mind map tu menarik. Okay, tapi tak semestinya orang lain tu tak menarik. Cuma saya sempat tengok ini. Okay. This one. Okay, ni saya suka awak buat mind map sebab apa? Macam-macam creativity lah. Okay, ini cara yang pertama. Okay. Cantik ni tulisan. Aliah guna apa ni? Aliah yang ni awak tulis sendiri ke apa ni? Saya sendiri, madam. Oh, okay, cantik. Alright. So, ini contoh Aliah buat. Okay, ikut mind map korang macam mana. This one, Ain.
Okay. So guna tangan pun cantik, nampak tu? Okay, so simpan benda ni sebab apa benda ni nak guna sampai carboxylic acid nanti. So nanti tambah je. Okay, and then seterusnya ni siapa? Khadijah. Dia guna apps. Guna apps apa ni Khadijah? Khadijah ada tak? Nampak tak? Okay. Alright, so ni Khadijah punya. So this is solubility. Okay. This one Hazika. Yang ni pun cantik. Okay. So kreatif kan? Macam-macam bentuk. Okay. Sebab apa yang ni awak yang buat dan awak yang nak faham. So, okay, this one cantik. Okay, and then beza. Okay, yang seterusnya Amira. Ni ada stickers. Ni stiker ke lukis ni? Amira ni lukis ke stiker ni? Yang gambar Stiker ni dia. Stiker, okay. Alright. Okay, and then lagi siapa? Nasihah. Okay, ni perempuan je. Ada lelaki punya. Okay, yang lelaki punya contohnya ni group. Ni Haris, lagi apa? Haris lagi Iqmal, iya ke? Kati je. Grup siapa itu? Haris. Dia buat ikut grup. Alamak, tak ada pula namanya. Tengok nama siapa. Harif, Afham, Amirul. Harif, Afham, Amirul, Harif. Okay ni. Okay, so dia pecah-pecahkan and then orang buat apa? Okay. Okay, good. Nampak tak? Okay. Beza perempuan punya dengan lelaki punya. Lelaki punya dia punya straightforward. Yang ni Haikal kot. Haikal punya kan ni? Okay. Ni dia type. Okay, so done. Okay, so kita revise sedikit untuk mana tadi? Saya punya nota. Okay, kita revise sikit untuk apa tadi? Okay, untuk alkohol. Sekejap. Okay, so physical properties. So kita ada boiling point. So saya cerita semula sikit. So boiling point depends on dia punya intermolecular forces. Okay, so intermolecular forces increase, boiling point pun akan increase. Okay, but intermolecular forces ni ada dua jenis. Okay, iaitu yang pertama hydrogen bond. Okay, yang kedua van der Waals forces. Okay. Between hydrogen bond and van der Waals, hydrogen bond ini lebih kuat. Okay, kenapa? Sebab tarikan, kan awak pernah dengar opposite attraction. Okay, lagi opposite, lagi attract. So antara O dengan H. So ni dalam molekul compound yang pertama dan ini compound yang kedua. Okay, compound yang kedua. A and B. So compound A ni dia punya O. H, compound B ni atom H. Okay, so O ni delta negatif, H ni very delta positif.
Okay, ini between two atoms of A and B. Okay, so antara A and B ni adalah ikatan intermolecular forces. Ini yang kita panggil hydrogen bond. Contohnya kita ada structure A ni ialah structure carbon, lepas tu ada OH. Nak buat ya? Okay, saya ulang balik. Okay, saya bikin balik ya. So contoh kalau saya ada structure COH, okay, and then this one is molecule A, and then we have another molecule B. Okay. So antara molekul yang pertama O dan molekul yang kedua molekul B, okay. O ini daripada molekul A ini dia punya O ialah very delta negative. Okay, and then B dia punya H ni very delta positive. So oleh kerana ada perbezaan electronegativity between these two atoms of different molecule, so ini yang kita panggil hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. So sangat kuat, sangat negatif, sangat positif, so attractionnya sangat kuat compared to van der Waals forces. Okay, so itu yang pertama, kena faham boiling point, keywordnya intermolecular forces. So awak kena tahu hydrogen bond ke van der Waals forces. Okay, so kenapa hydrogen bond is stronger? Because O very electronegative, H very electropositive. So ada attraction antara dia. Okay, itu yang pertama, konsep boiling point. Okay, yang kedua ialah apa faktor yang mempengaruhi strength of hydrogen bond. Apa yang mempengaruhi? Yang pertama sekali ialah molecular weight. Molecular weight. Dia punya bilangan of hydrogen bond. Okay, bilangan hydrogen bond maksudnya OH lagi banyak, means that dia punya boiling point dia akan increase. Okay, boiling point akan increase. Okay, so ini in terms of number. Okay, and then yang kedua ialah in terms of van der Waals forces. Van der Waals forces in terms of apa? Yang pertama sekali molecular weight. Okay, molecular weight ialah dia punya bilangan karbon. Okay, number of carbon. So number of carbon increase, molecular weight increase. Molecular weight increase, van der Waals forces is stronger. Therefore, boiling point akan jadi stronger if molecular weight increase. So ini reason yang pertama, number of hydroxy group. Yang kedua, faktor yang kedua ialah molecular weight. Okay, and then yang ketiga ialah in terms of branching. Okay, in terms of branching. In terms of branching, lagi tinggi branching, lagi banyak branch, maksudnya surface area dia makin kecil. Bila surface area makin kecil, van der Waals forces is weaker, therefore boiling point is weaker. Okay, means that dekat sini, number of hydrogen increase, number of hydroxy group increase, boiling point increase. Molecular weight increase, boiling point pun akan increase. But for branching, if branching increase, boiling point akan decrease. Okay, boleh? So itu in terms of boiling point. Okay, and then in terms of solubility, okay, kalau kita nak compare solubility, ada soalan tak untuk boiling point ni? Ada soalan? Ada. Okay, so in terms of solubility pula ialah kita nak tengok kadar ketelarutan dalam air. Okay, means that kita ada compound alcohol, so alcohol dan water. So kalau kita masuk alcohol dalam water ni, soluble ataupun tidak. So alcohol ini ada OH. OH ini dia ada polar. Okay. And then water ini pun dia H2O pun ada OH. So this one pun adalah polar.
Okay, so ingat balik kalau polar dengan polar, so dia adalah soluble. Okay, soluble. Okay, and then alcohol ada OH, water pun ada OH. Therefore, these two compound can form hydrogen bond, okay, with each other. It means that alcohol can form hydrogen bond with water. Saya padam balik ayat ni. So alcohol can form hydrogen bond with water. Kenapa? Because dua-dua polar dan dua-dua mempunyai OH, hydroxy group. Okay. Therefore, dekat sini, apakah faktor yang mempengaruhi solubility? So ada dua. Okay. Kenapa? Sebab alkohol ni dia ada two parts. Dua bahagian. Bahagian yang pertamanya ialah ini adalah hydrophobic area. Okay, hydrophobic area. R ini ialah dia punya molecular weight, bilangan karbon, number of carbon. Maksudnya bila number of carbon increase, molecular weight pun akan increase. Bila molecular weight increase, hydrophobic area increase. Therefore, solubility-nya akan berkurang. Okay. Bahagian yang fobia dengan air ni, hydro means water, phobic means phobia. Okay, so kalau dia yang fobia dengan water ni lagi banyak, means dia tak soluble lah, makin tak soluble. But, kalau kita ada satu lagi bahagian alkohol, ialah dia ada OH. Okay, dia ada OH. OH ini adalah hydrophilic area. Maksudnya, hydro means water, philic means love. Okay, so kalaulah dia lagi banyak OH, means that hydrophilic area lebih besar. Okay, so lebih besar, solubility-nya pun akan makin tinggi. Okay, boleh dapat? Faktor untuk solubility, konsepnya apa? Konsepnya ialah alkohol mempunyai hydroxyl group. Therefore, it can form hydrogen bond with water. Okay. And then faktor yang pertama untuk alkohol soluble ataupun tidak, tengok number of carbon. Bila number of carbon increase, molecular weight pun akan increase. Okay, molecular weight pun akan increase. Bila molecular weight increase, solubility will be decrease. But if we have hydroxyl group, faktor yang kedua, hydroxyl group, so hydrophilic area increase, therefore the solubility pun akan increase. Okay, ada soalan tak untuk solubility? Ada? Adakah tak ada? Ada, madam. Ada Jelas? Jelas ataupun tidak? Jelas, madam. Okay, so kejap lagi. So kita habis untuk physical properties. So apa yang saya nak awak buat sekarang ni, kejap lagi kita stop class. Okay, and then saya nak awak buat quiz dalam Google Classroom. Okay, soalannya ada 10 sahaja. So saya bagi masa dalam 15 ataupun 20 minit untuk buat. Okay, due date-nya sampai tengah hari ini. Okay, so ambil masa sekejap, dalam 10-20 minit boleh siap. Okay? Alright. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, so saya akan start kita punya. So saya nak tunjuk satu lagi video. Tadi untuk perempuan kan, life advice for young girls. Now kita nak tengok life advice from 2 young boys. Okay, sebab apa? Kita ni yang bagi advice ini ialah orang-orang yang dah melalui zaman-zaman awak dan zaman-zaman saya.
So ada benda yang kita tak nampak, diorang dah nampak. Okay. So mungkin awak boleh ambil advice yang diorang bagi untuk kita alert lah apa yang sepatutnya kita buat sekarang. Okay. Alright. So saya tunjuk. So this is life advice from seniors to young men. 人的一生不会一帆风顺的，你不要怨天怨地。这个男生一定要控制住脾气，控制住自己的态度，不给个人、不给家人、给各方面添麻烦。现在吸烟的问题、酗酒的问题，这些问题吧，我觉得年轻人应该慢慢的都把它戒掉。有拼搏精神，热爱家庭，你得有爱心，没有爱心是不行的。聪明的女孩子不会走的。面对感情吧，两个人的想法不一样，但是就是说你不能有大男子主义，同样的事要互相理解，人人平等，你不能以自己的想法强加于别人身上，你得互相支持，谁说的对就应该听谁的，才能建立好的家庭。要具备一定的经济实力，才能获得很好的、美好的感情。其实这个爱情和物质吧，这是分不开的，两项不可以单一拿出来说。也希望我们的年轻人将来既有他们的爱情，也有他们的事业，这为最好的。生活上吧，关心老婆孩儿开了钱，这个全都送回家去。作为男性来说，你还要明确自己那份责任。不管你是处在什么位置，阅历不一样，这个受教育的程度不一样，但是积极向上这个主旋律不能变。人生的成功并不是说你有多大的名、多大的利，你心里那种梦想、你想要的生活是不一样的。成功的角度有好多来衡量，不是名和利不是唯一的指标，要有鉴别的能力。要做一个快乐的人生、美满的人生、幸福的人生、健康的人生。Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So pergi Google Classroom and then buat quiz, okay? Alright, so itu sahaja. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Terima kasih, madam. Thank you.